Selamat sejahtera, nama saya Mazat Anisha binti Karizam. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang refleksi yang kami telah buat, iaitu tentang pengurusan rekod berdasarkan Akta Arkib Negara 2003. Sebagai pengenalan, Akta Arkib Negara 2003 bertujuan bagi pewujudan, pemerolehan, jagaan, pemeliharaan, penggunaan dan pengurusan arkib awam dan rekod awam dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Akta ini diguna pakai di seluruh semenanjung Malaysia dan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya serta di seluruh negeri Sabah dan Sarawak, tetapi hanya berkenaan dengan rekod awam kerajaan yang wujud pada atau selepas Hari Malaysia. Tujuan kami memilih tajuk pengurusan rekod berdasarkan Akta Arkib Negara 2003 sebagai tajuk refleksi kumpulan kami ialah untuk memaklumkan betapa pentingnya pengurusan rekod dalam apa jua bentuk, sama ada elektronik, surat, memo ataupun laporan, serta untuk mengetahui dan memahami asas-asas pengurusan rekod di pejabat awam ataupun pejabat swasta. Pertama sekali, pengurusan rekod ialah bidang pengurusan yang bertanggungjawab bagi mengadakan kawalan secara efisien dan sistematik bagi pewujudan, penyelenggaraan dan juga pelubusan rekod. Di dalam bahagian pengurusan rekod berdasarkan Akta Arkib Negara 2003, terdapat beberapa undang-undang yang patut dipatuhi oleh setiap sektor dan memahami asas-asas pengurusan rekod di pejabat awam ataupun pejabat swasta. Pertama sekali, pengurusan rekod ialah bidang pengurusan yang bertanggungjawab bagi mengadakan kawalan secara efisien dan sistematik bagi pewujudan, penyelenggaraan dan juga pelubusan rekod. Di dalam bahagian pengurusan rekod berdasarkan Akta Arkib Negara 2003, terdapat beberapa undang-undang yang patut dipatuhi oleh setiap sektor awam dan juga sektor swasta. Pertama sekali ialah larangan terhadap pemusnahan rekod awam. Sekiranya sesebuah organisasi atau pertubuhan ataupun individu hendak memusnahkan atau membenarkan pemusnahan mana-mana rekod awam, mereka hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah serta mengemukakan sifat rekod tersebut kepada Ketua Pengarah. Hal ini adalah untuk memastikan tiada penyelewengan ataupun tiada salah faham yang bakal berlaku di masa akan datang. Seterusnya ialah pelupusan rekod awam. Ketua Pengarah diberikan kuasa untuk membenarkan mana-mana pelupusan rekod awam atau kelas rekod awam mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Akta Arkib Negara 2003. Antaranya ialah rekod yang sudah tidak mempunyai nilai serta tidak aktif lagi. Selain itu, undang-undang yang perlu dipatuhi ialah jadual pelupusan rekod. Jadual pelupusan rekod hendaklah disediakan oleh Ketua Pentadbir satu pejabat awam mengikut bentuk yang telah ditetapkan dan seterusnya dihantarkan kepada Ketua Pengarah untuk mendapatkan kelulusan. Tujuan pelupusan rekod dilakukan adalah untuk mengenal pasti rekod yang mempunyai nilai arkib atau rekod yang sudah tidak mempunyai nilai serta tidak aktif selepas luput tempoh pengekalan yang ditentukan. Perkara yang ke-28 telah membincangkan tentang pemindahan rekod awam ke arkib negara. Mana-mana rekod yang melebihi 5 tahun dan tidak lagi aktif, atau rekod elektronik yang tidak lagi aktif, atau rekod bukan semasa yang mempunyai nilai kebangsaan, sejarah kekal atau tahan lama atau kedua-duanya, perlulah dipindahkan ke bawah jagaan dan kawalan arkib negara oleh Ketua Pentadbir Pejabat Awam. Tujuan penyerahan rekod awam tersebut adalah untuk memastikan tiada lagi rekod yang tidak aktif disimpan di dalam sesebuah organisasi dan mengurangkan ruang penggunaan penyimpanan rekod semasa. Rekod awam perlulah diserahkan jika diminta. Seseorang yang bertanggungjawab untuk mengawal dan memelihara rekod yang melebihi 20 tahun atau rekod bukan semasa yang mempunyai nilai kebangsaan, sejarah kekal atau tahan lama atau kedua-duanya, perlulah menyerahkan rekod tersebut kepada jagaan dan kawalan arkib negara jika diminta melakukan sedemikian. Jika mereka telah mendapat kebenaran daripada Ketua Awam atau Ketua Perusahaan Kerajaan untuk memiliki rekod tersebut tidak perlu diserahkan kepada arkib negara. Kalau mereka yang tidak mempunyai kebenaran untuk menyimpan rekod tersebut atau tidak menyerahkan rekod tersebut kepada arkib negara, akan dikenakan tindakan kepada mereka jika didapati bersalah, seperti denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. Tujuan tindakan tersebut diambil adalah untuk memastikan tiada kecurian maklumat yang berlaku di dalam sesebuah organisasi. Bagi saya, rekod amat penting. Terdapat satu akta di bawah Seksyen 8 yang digunakan dalam pemerolehan dan penjagaan rekod yang tidak bermanfaat lagi.
rekod yang tidak bermanfaat lagi diguna pakai juga, dan ketua pengarah mempunyai kuasa dalam memperolehi rekod tersebut. Rekod yang tidak bermanfaat lagi diguna pakai juga, dan ketua pengarah mempunyai kuasa dalam memperolehi rekod tersebut. Rekod itu akan diguna pakai sekiranya rekod itu mempunyai nilai kebangsaan dan unsur-unsur sejarah. Oleh itu, rekod perlu dijaga dan ia adalah aset kepada negara. Pengurusan rekod, penyerah simpahan rekod. Okey, apa yang saya faham dalam ni ialah semua rekod yang diperlukan oleh di bawah akta ini kita boleh dapat dipindahkan ataupun dihantarkan ke arsip negara atau boleh juga disimpan dengan arsip negara. Tapi kita hendaklah sentiasa disimpan di tempat lain yang bersesuai dengan arahan ketua negara. Okey, lepas tu sebarang jenis rekod kita dapat disimpankan dalam arsip negara. Berdasarkan akta ini, ketua pengarah akan menerima dan menyimpan rekod tersebut untuk tujuan yang sesuai dengan akta ini. Okey, lepas tu dalam penubuhan pusat rekod, pusat tindakan ataupun dihantarkan ke arsip negara atau boleh juga disimpan dengan arsip negara. Tapi kita hendaklah sentiasa disimpan di tempat lain yang bersesuai dengan arahan ketua negara. Okey, lepas tu sebarang jenis rekod kita dapat disimpankan dalam arsip negara. Berdasarkan akta ini, ketua pengarah akan menerima dan menyimpan rekod tersebut untuk tujuan yang sesuai dengan akta ini. Okey, lepas tu dalam penubuhan pusat rekod agensi. Okey, yang ni apa yang saya faham ialah tujuan akta ini, ketua pengarah akan dapat menetapkan pusat rekod penyelenggaran dan juga mengendali pusat-pusat rekod. Lepas tu pusat rekod harus bertanggungjawab bagi penyimpanan, pemprosesan dan penyelenggaran rekod dalam pusat rekod tersebut. Bahagian saya adalah berkenaan tentang penubuhan pusat rekod limbo. Apa yang saya perolehi melalui perkara berkenaan ia adalah memudahkan pengurusan rekod dalam sebuah organisasi, di mana ketua pengarah membenarkan mengadakan pusat rekod limbo ini bagi menyimpan, menyenggara untuk rekod separa semasa menunggu untuk proses pelupusan terakhir, dan peraturannya tertakluk kepada pengarah, dan apabila sesebuah organisasi itu mengikuti dan mematuhi akta ini, maka ianya akan memberi satu alternatif baharu di mana organisasi itu mengetahui rekod yang seterusnya untuk dilepuskan tanpa perlu ada pengurusan dan kerja yang lebih. Seterusnya adalah berkenaan tentang pengembalian rekod awam, di mana apa yang saya perolehi adalah menuntut sesebuah organisasi untuk menjalankan tugas secara tertib, di mana akta ini membenarkan ketua pengarah mengembalikan rekod apa sahaja rekod yang diminta secara bertulis oleh ketua pentadbir pejabat awam, dan tidak ada situasi yang membenarkan ketua pengarah itu untuk mengembalikan rekod yang dalam keadaan tidak sewajarnya ataupun melanggar arsip negara. Jadi, melalui ini, di mana-mana organisasi kerajaan ataupun swasta yang berdaftar dengan ISO Arsip Negara, mereka perlu mematuhi Akta Arsip Negara 2003 ini. Hey. 360 degree.